Okay. Terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat dalam perbahasan peringkat jawatan kuasa. Tuan Pengerusi, saya ingin menjawab soalan ini. Terlebih dahulu saya minta maaf tadi berkaitan dengan jawapan denda itu saya tidak sentuh. Sebenarnya oversight lah. Untuk makluman yang berhormat, berkaitan dengan denda minimum 300 ini sebenarnya adalah bagi denda mahkamah sahaja. Denda mahkamah minimum 300 kerana bagi kesalahan-kesalahan yang dikompaunkan maksimumnya adalah 300. Jadi salah satu daripada masalah yang sering timbul ialah walaupun ianya 300 tetapi bukan semua maksimum 300, banyak juga kesalahan-kesalahan yang dianggap sebagai kesalahan yang tidak serius, di mana kompaun dikenakan dalam kadar yang agak menasabah, iaitu misalnya kesalahan-kesalahan yang aktif atau yang berkerapat dengan tingkah laku yang boleh dikompaunkan, iaitu misalnya bagi mereka-mereka yang membayar kompaun dalam jangka masa 1 hari hingga 14 hari, mereka dikenakan RM150, bayaran kompaun sekiranya 15 hari, 30 hari, RM200, dan melebihi 31 hari dan 60 hari barulah dikenakan RM300. Ini bagi kesalahan-kesalahan yang aktif atau yang berkait rapat dengan tingkah laku negatif pemandu atau kesalahan teknikal pada kenderaan yang boleh menyumbang kepada kemalangan bagi kenderaan yang melebihi 250 cc. Dan selain daripada itu, bagi kategori 1 ada yang itu kategori kedua. Yang kategori 1 ialah kenderaan yang melebihi 250 cc bagi kesalahan yang menyumbang kepada kadar kematian yang tinggi, kesalahan yang menyebabkan kesalahan lalu lintas, dan kesalahan yang berkait rapat dengan pemanduan teksi di mana ianya dikenakan fix RM300. Jadi apa yang saya ingin nyatakan di sini bahawa sebenarnya semua kesalahan-kesalahan ini boleh dikompaunkan, dan dikompaun pula dengan sekiranya kita dengan the more you delay, the more you pay. Inilah prinsip yang kita pakailah. Jadi kalau kita settle cepat, maka dia akan lebih murah. Dan Jabatan Menteri, itu semua kesalahan boleh dikompaunkan, termasuk kalau lesen pemandu sudah luput. Ya, sama. Masih boleh dikompaunkan. Semua kesalahan. Dahulu ada kerana rest fire, insurans pun tak cover, sebab itu mesti pergi ke mahkamah. Adakah sekarang sudah tukar? Apa yang saya dimaklumkan oleh pihak JPJ bahawa ianya boleh dikompaun. Semua kesalahan boleh dikompaunkan. Even without license pun boleh dikompaunkan. Itu yang saya diberitahu. Okay, kalau ada perubahan saya beritahu yang berhormat. Ya. Tapi ini yang saya diberitahu bahawa semua kesalahan boleh dikompaunkan, dan sekiranya seseorang OKS atau orang kena saman itu tidak bersetuju ataupun membantah terhadap kesalahan tersebut dan dia berhasrat untuk membela diri dia di mahkamah, barulah perkara itu dibawa mahkamah, dan sebabkan itu kita menetapkan denda itu 300, bukan untuk atas apa-apa dia, tetapi melainkan untuk supaya jangan senang-senang orang pergi mahkamah. Katakan kita denda kompaun orang 300, tiba-tiba dia pergi mahkamah, mahkamah bagi dia 100, dan ini tidak menjadi satu penyelarasan. Dan banyak akta-akta dalam akta kanun keseksaan pun memang ada menetapkan kadar-kadar minima bagi sesuatu kesalahan yang dibawa ke mahkamah. Jadi ini bukan satu amalan yang amalan yang baru, tetapi ianya juga terpakai kepada banyak kesalahan-kesalahan lain di mana kita membenarkan satu kesalahan itu 300 hingga 2000 contohnya. Sebab kalau dia bawa pergi mahkamah, sudah tentulah dia mempunyai satu dia mempunyai satu keyakinan bahawa dia tidak bersalah. Kalau dia rasa bersalah, dia
bayarlah. Bayar awal, murah pula. Kan, kalau dia bayar awal, maka dia bayar murah. Kalau dia bayar lambat, itu anulah, bolehlah. Itu sebab kita kena bayar awal. Kalau kita bawa ke mahkamah, ianya akan dibicarakan dan akan didenda minimum RM300. Ini terpulanglah kepada budi bicara hakim untuk menyatukan sama ada di denda 300 atau selebihnya. Kerana saya nak nyatakan di sini banyak kes-kes yang melibatkan ini yang boleh menyebabkan kematian kepada orang lain, kepada seseorang, kemalangan yang boleh menyebabkan diri sendiri atau orang lain. Misalnya kalau orang yang memandu tak ada lesen, ini kan berbahaya. Mungkin dia seorang pemandu yang tidak kompeten. Apabila dia pemandu tidak kompeten, dia memandu di jalan raya, bukan dia saja dia boleh menyebabkan kemalangan kepada diri dia sebab dia tidak kompeten, tetapi juga dia boleh menyebabkan kematian kepada orang lain. Jadi ini adalah merupakan satu masalah yang kita harus tanganilah. Dan yang berhormat Batu Gajah juga ada bangkit tadi peragaan. Mengapa denda minimum 300 dikenakan bagi kesalahan tidak memperagakan nombor pendaftaran? Untuk makluman yang berhormat, sebenarnya denda minimum RM300 dikenakan memandangkan terdapat banyak kes nombor pendaftaran palsu yang dilaporkan pada masa kini bagi tujuan-tujuan jenayah. Itu sebabnya kita this is quite severe. Memanglah tidak boleh menyebabkan kematian, tapi boleh menyebabkan penipuan dan juga perompak-perompak yang menggunakan kenderaan-kenderaan kereta yang palsu. Dan kita bukan memandang serius tentang perkara ini, dan tindakan mengenakan denda minimum ini diharap akan dapat membantu masalah ini. Yang kedua ialah yang berhormat Batu Gajah ada juga membangkit tentang isu serta-merta digantikan dengan seberapa segera yang munasabah praktik. Untuk makluman yang berhormat, pindahan ini dibuat memandangkan saman atau notis yang dikeluarkan di bawah seksyen ini tidak diserahkan secara in situ, iaitu diserahkan serta-merta dan ditandatangani oleh OKS lah, seperti saman sign lah, yang kita kena saman dan kita disuruh sign. Itu tidak sama. Notis atau saman ini diserahkan secara pos berdaftar, dan bagi maksud itu perkataan serta-merta harus dipindah kepada seberapa segera yang munasabah praktik. Dan yang berhormat juga, semua saman dianggap betul tapi tidak adil bagi pihak yang tidak bersalah. Untuk makluman yang berhormat, saman akan dikeluarkan kepada pemilik kenderaan yang ada dalam pengkalan data JPJ. Jika pemilik itu bukanlah pemandu kenderaan, maka pada ketika itu beliau boleh memaklumkan kepada JPJ dan mengemukakan nama pemandu menurut Akta 333. Imej yang dirakamkan adalah bukti prima facie yang boleh diterima di mahkamah. Walau bagaimanapun perkara ini boleh dirujuk pada pejabat JPJ untuk disemak. Minta penjelasan nanti. Ya. Terima kasih jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Saya ingin bawa balik Yang Berhormat kepada perkara yang saya bangkitkan tadi berkenaan minimum denda minimum yang dikenakan ini. Yang Berhormat kata agar yang menerima saman tu jangan pergi ke mahkamah agar mereka boleh membayar kompaun tersebut. Tapi saya rasa itu tidak wajar lah, sebab saya rasa mahkamah adalah ruangan di mana satu pilihan kepada mereka untuk membuat rayuan. Kalau ketua pengarah, pegawai penguatkuasa yang mengeluarkan kompaun tersebut, mereka tidak bersetuju dengan denda tinggi, mereka boleh pergi ke mahkamah untuk membuat rayuan, memberikan faktor-faktor mitigation factor untuk memohon denda yang lebih rendah. Jadi Yang Berhormat, nampaknya tujuan lebih untuk menjurus untuk menghalang satu lapisan rayuan kepada mereka yang menerima denda ini. Dan saya sangat risau dengan menutup ruangan rayuan ini, lebih banyak yang enggan pergi menjelaskan
tunggakan saman akan lebih banyak. Sebab kompang 300, pergi mahkamah juga 300, lagi baik saya tak bayar pergi mahkamah. Tak bayar. Tapi kalau mereka terima saman, mereka tak puas hati dengan kompang, mereka boleh pergi mahkamah dengan harapan boleh Mak lebih ringkaskan rendah. pertanyaan Ya. Jadi saya dan perkara kedua ialah minimum untuk memperagakan nombor pendaftaran. Saya setuju kalau untuk nombor-nombor plate palsu, tapi ada yang ia juga merangkumi definisi ini bahawa seksyen ini 14 kurungan 4 juga merangkumi untuk di mana nombor plate, fontnya, jaraknya juga tidak menepati kaedah yang diperuntukkan. Ia juga merangkumi bahawa ini dan mereka boleh didendakan 300 kalau pergi mahkamah. Dan seberapa segera dari serta-merta ke seberapa saya rasa harus ditetapkan satu tempoh. Jangan pihak CBJ atau syarikat mengambil masa untuk menyerahkan notis tersebut. Dulu kita ramai yang sangat bising apabila mereka menerima notis dari PDRM selepas setahun kemudian. Jadi seberapa segera telah memberi ruangan tadi adalah lebih baik bagi satu tempoh. Saya rasa itu saja pohon penjelasannya. Terima kasih Tuan Pengerusi yang berhormat. Berkaitan dengan seberapa segera yang munasabah itu, kita akan mengambil maklum pandangan yang berhormat itu, dan kita akan mungkin akan mengambil tindakan dari segi pentadbiran dengan perkara itu. Berkaitan dengan denda itu, seperti mana yang saya katakan tadi, bahawa tujuan denda ini adalah untuk mendidik orang ramai, untuk meningkatkan perception of being caught. Itulah maksud dia, tidak ada lain. Kalau orang tidak melanggar undang-undang, dia tidak ada masalah. Kenapa kita tidak berpikiran positif bahawa kita tidak perlu melanggar undang-undang dan rakyat kita boleh berdisiplin seperti mana di negara-negara maju. Kalau kita tengok kemalangan di negara-negara maju, memanglah jauh lebih rendah kerana dalam apa yang ianya kerana mereka itu mempunyai kesedaran yang tinggi terhadap peraturan-peraturan dan juga disiplin di jalan raya. Dan itulah sebabnya kita mahu mengurangkan kemalangan maut, kerana kita sedar bahawa kemalangan maut ini adalah merupakan satu tragedi. Dan di negara kita hari ini setiap tahun kita kehilangan kos sosial saja 9 bilion. 9 bilion, satu jumlah yang begitu besar. Dan oleh sebab itu kita menganggap bahawa dengan cara begini kita berharap akan dapat meningkatkan perception of being caught di kalangan pemandu-pemandu kita. Minta penjelasan akhir yang berhormat Timbalan Menteri. Sama ada kementerian ada membuat satu keputusannya untuk mengkaji pencapaiannya, pelaksanaan AES selepas ia dilaksanakan. Tetapkan tempoh, kalau selepas 3 bulan apakah akan ada penurunan kemalangan atau tidak selepas pelaksanaan. Kalau tiada, apakah tindakan susulan akan diambil oleh kerajaan? Mungkin ini boleh membuktikan bahawa pelaksanaan AES ini tidak akan menimbulkan kerisauan persepsi akan ditangkap ini dan mereka akan mematuhi undang-undang trafik ini. Boleh bangkitkan sama ada buat satu keputusan sedemikian. Terima kasih. Sila ya, kalau ada kaji bagi tahu buat kajian, kalau tidak ada bagi tahu tak ada buat kajian, itu saja memang. Itu soalan dia. Ulasan panjang tu tak relevan sebenarnya. Perkara ini akan kita dipertimbangkan cadangan yang berhormat itu. Cuma saya ingin katakan di sini bahawa kemalangan ini adalah daripada berlaku berbagai punca, dan kita juga apa yang kita boleh gunakan melalui AES ini setakat ini adalah bagi orang yang memandu melebihi had laju dan juga beat the traffic light ataupun melanggar traffic light. Dan kita berharap dan kita lihat apa yang saya telah nyatakan tadi, statistik yang saya nyatakan tadi sebelum ini yang saya telah sebutkan, memang daripada intervensi-intervensi yang telah kita buat, pelbagai intervensi, multiple intervention yang kita buat, memang ada penurunan. Bagi kes AES ini kita akan bincangkan di peringkat ini untuk melihat bagaimanapun saya percaya bahawa apabila
perception of being caught ini meningkat. Mengikut MIROS, sekarang perception of being caught di dalam negara kita baru 25% sehingga 40%. Sebab itu kita kepatuhan tu masih kurang. Tetapi kalau kita dapat meningkatkan kepada 80 hingga 90%, saya percaya ianya akan menurun dengan lebih banyak lagi. Jadi Yang Berhormat, Kota Melaka ada bangkit tentang tanda had laju berubah dari lokasi ke lokasi menjadi trap apabila tidak sedar akan perubahan ini. Pemasangan papan tanda had laju adalah dalam bidang kuasa Kementerian Kerja Raya dan perkara ini akan dibawa ke perhatian kementerian berkenaan untuk dilaksanakan. Yang Berhormat, Batu Gajah juga ada bangkit tadi exit clause jika ada bantahan. Kerajaan boleh tidak meneruskan perjanjian ini jika kerajaan berpandangan expropriation perlu atas sebab kepentingan nasional, kepentingan awam, polisi kerajaan atau keselamatan nasional. Ini akan menyebabkan kerajaan terpaksa membayar pampasan kepada syarikat berdasarkan kepada bayaran tertunggak yang belum dijelaskan dalam tempoh sebelum perjanjian. Yang Berhormat, Batu Gajah bangkit juga tentang keberkesanan untuk menggalakkan pesalah membayar saman. Sekiranya pesalah-pesalah gagal membayar kompaun atau denda dikenakan oleh mahkamah akan menyebabkan pesalah disenarai hitamkan dan mereka tidak dapat memperbarui lesen. Yang Berhormat, Jasin ada membangkitkan Batu Gajah menghalang orang membawa kes ke mahkamah untuk membayar kompaun maksimum 300 jika orang yang disaman berpendapat beliau di pihak yang benar boleh membawa kes ke mahkamah, dan jika mahkamah mendapati tidak ada kesalahan yang trafik dilakukan, maka tidak ada kesalahan dan tidak akan dikenakan denda oleh pihak mahkamah. Yang Berhormat, Kota Melaka juga bangkit tentang had laju yang sekarang ini 110 dan beberapa di tempat-tempat yang lain mungkin 70-80. Perkara ini akan melibatkan banyak pihak, khususnya pihak Kementerian Kerja Raya, dan kita akan membuat kajian dari masa ke semasa. Kita akan mengambil maklum rungutan-rungutan rakyat terhadap masalah ini. Saya fikir apa juga tindakan yang diambil oleh kerajaan untuk khususnya bagi mendenda dan sebagainya, ianya bertujuan adalah bagi tujuan pendidikan ataupun deterrent. Ia tidak bermaksud untuk perkara-perkara lain, kerana kalau kita tidak membuat undang-undang yang begitu dapat memberikan pengajaran, saya percaya ianya akan dapat menyebabkan negara kita akan berhadapan dengan masalah. Dan tugas kerajaan sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, dan kerajaan kita adalah kerajaan yang bertanggungjawab, kita adalah bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan rakyat sentiasa dilindungi. Dan apa yang kita lakukan pada hari ini, perbincangan yang begitu panjang lebar dan penjelasan yang telah kita berikan, ialah tidak ada lain melainkan bertujuan untuk melindungi kepentingan rakyat di dalam negara ini. Itu saja, Tuan Pengerusi. Terima kasih.